you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kemarin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita kembali lagi di segmen creepy. Kamu ada cerita seram yang nak dikongsikan oleh korang, yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber kamu. Dan subscriber kali ni adalah subscriber yang pernah bercerita pada video yang sebelum ni. So, hari ni kita berbaju kurung menceritakan kisah seram. Bukan sengaja, tapi sebab baru habis presentation, so kita direct terus terus buka kamera and nak storykan satu kisah seram yang bagi kamu sangat-sangat seram. So kalau korang ingat lagi, video yang sebelum ni adalah tentang Syafiqah. Syafiqah salah seorang subscriber, bukan nama sebenar. Syafiqah tu pernah ceritakan tentang kisah keturunan keluarga dia, yang tentang keris, tentang arwah nenek moyang dia dulu. So ini ada lagi kisah seram yang dikongsikan oleh Syafiqah, sebab si Syafiqah tu sendiri mata hijab dia terbuka kan. So mestilah banyak gila kisah yang dia ada. And Alhamdulillah hari ni Syafiqah ada lagi story nak cerita dengan kita. Hari ni dia bagi 2 cerita seram. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, dengar dia punya tajuk je pun dah seram. Kelibat makhluk berkepala kambing. Adakah Syafiqah dia nampak kambing ataupun dia nampak hantu? Tapi hantu tu menyerupai kambing. Okay, so tanpa membuang masa, kamu nak teruskan cerita ni. Kamu rasa korang boleh pergi singgah dulu video sebelum ni. Kamu letak link dekat description box below untuk lebih memahamkan tentang salah-salah sedikit salah-salah keluarga Syafiqah ni, dan juga dia punya sixth sense dia, kenapa dia boleh ada mata batin hijab terbuka ni. Selepas tu baru korang boleh datang ke video kedua ni pula. So benda ni berlaku semasa Syafiqah bekerja dekat F&B, which is kedai-kedai makan lah. So kedai makan ni ada dekat satu kedai mall ni. Jadi nak dijadikan cerita, Syafiqah satu shift dengan seorang pekerja lelaki ni. So time tu diorang tengah nak closing kedai lah kan, and waktu tu dah pukul 11.30 malam. Pintu depan dalam mall tu memang security akan tutup tepat pukul 10 malam. Jadi macam biasalah, Syafiqah ni kalau closing dengan pekerja lelaki tu memang selalu akan lambat, sebab Syafiqah kata diorang berdua ni macam jenis yang masuk air kan, diorang selalu main-main. Memang diorang ni kawan yang ngam lah. Jadi hari tu diorang closing lambat. Diorang kena ikut jalan belakang untuk staff only, pekerja saja. So memang semua yang kerja situ paling malas sekali kalau diorang kena keluar ikut pintu belakang, sebab jauh tau korang. And nak pergi daripada situ ke parking motor memang jauh. Jalan pula gelap. Lepas tu hutan pula dekat tepi mall tu, macam ada semak samun. So lepas je buang sampah, diorang berdua ni pergilah jalan nak ke parking motor tu lah. Sambil-sambil tu bersembang. Memang sepanjang jalan tu tak ada lampu langsung tau. So Syafiqah ni pula jenis yang kalau jalan tu mata dia suka macam menilau-nilau. Dia kata memang susah nak kawal benda tu. Dia memang akan memerhatikan walaupun dalam gelap sekalipun. Tiba-tiba mata dia ternampak sangat jelas ada satu lembaga ni sebiji macam kambing tau. Dia ada tanduk yang panjang dan makhluk tu tengah berdiri pegang pagar sambil memandang diorang berdua ni. Syafiqah ingatkan dia salah tengok sebab kan gelap kan masa tu. Tiba-tiba benda tu macam gegarkan pagar tu dan nak kejar diorang ni. So memang terkejut lah Syafiqah time tu. Tapi Syafiqah nampak dia macam tak boleh nak masuk tau kawasan mall tu. And Syafiqah assume mungkin kawasan mall tu telah dipagar ataupun ada pendinding. Mungkin ada sesuatu yang telah berlaku ke. So Syafiqah pun tengoklah member kat sebelah dia tu kan. Lepas tu dia macam siku lah bagi sign macam tu. Dia cakap kat kawan dia, "Weh, aku cakap ni
kau jangan tengok tau. Macam takut kawan dia pergi toleh-toleh pula kan. Lepas tu Syafiqah kata, aku rasa better kita jalan cepat sikit lah, sebab ada benda kat luar pagar tu. Member pun dah cuak sebab dia tahu yang Syafiqah kawan dia ni memang boleh nampak. So dia terus cakap, kau jangan tegur, aku ni dah lemah semangat, nanti aku terus lari tinggalkan kau kat sini Kang. So diorang berketawa lah dekat situ. Padahal Syafiqah bisik je, tapi Syafiqah masih ingat lah kelibat makhluk tu sangat besar. Dan kalaulah dia kejar diorang pada hari tu, Syafiqah kata memang dia orang pertama yang akan lari dan tinggalkan kawan dia dekat situ. Sebab Syafiqah sendiri pun takut tengok rupa, sebab selama ni kan macam nampaklah makhluk lembaga menyeramkan, tapi kali ni makhluk tu berkepala kambing. Dalam banyak-banyak benda yang menyeramkan, kenapa kambing juga yang dia nak menyerupai? Kau rasa apa benda yang Syafiqah nampak tu? Comment down below. So kisah kedua ni bagi Kama sangat-sangat rare, macam jarang berlaku dekat orang. Kan Syafiqah ni jenis yang boleh nampak kan. So selain daripada dia nampak lembaga kambing tu, dia juga pernah nampak kembar nenek. Kembar nenek kembar. So tanpa membuang masa, jom kita ke cerita yang kedua. Dulu kan arwah nenek Syafiqah ni pernah berkahwin dengan Bunian. So ini apa yang diceritakan oleh atuk Syafiqah sendiri tau. Sampai kan nenek dia tu dah ada anak, ada cucu, ada cicit, dan pernah sampai family diorang ni ingatkan yang nenek Syafiqah telah meninggal dunia. Tapi tiba-tiba sampai satu hari ni Bunian tu hantar nenek Syafiqah balik, dan sejak itulah baru semua orang tahu yang nenek Syafiqah belum meninggal lagi. Jadi ada satu hari ni nenek Syafiqah sakit tau, tak boleh bangun. Tak pastilah sakit sebab apa, tapi tahu-tahu je family dekat kampung tu dah panggil ustaz untuk datang berubat. And masa tu pukul 9 malam. So ruang tamu dekat rumah nenek Syafiqah ni dekat luar tau, sebab nak panggil orang berubat kan. Jadi termasuklah katil pun diorang terpaksa letak dekat luar, katil untuk nenek Syafiqah ni berehat. So katil tu diletakkan dekat luar, which is dekat ruang tamu tu, tepi dinding. Jadi dekat situlah tempat nenek Syafiqah ni berbaring. So masa tu Syafiqah dengan makcik dia tengah duduk betul-betul dekat jalan tengah tau, jalan tengah menuju ke dapur. Jadi dekat tengah-tengah ruang tamu tu, Syafiqah kata ada banyak makanan, kuih-kuih, pulut kuning, ada ayam, ada telur, dan ustaz tu kata nak jamu Bunian dengan makanan-makanan tu. Tapi bila Syafiqah tengok, dia pun macam tak berapa nak percaya sangat benda ni. So dia tak boleh nak cerita detail dekat kita semua. Tapi Syafiqah selalu nampak yang nenek dia ni selalu cakap sorang-sorang dalam bilik tau. Katanya cucu-cucu dia ramai datang tengok. Dan kalau makan nasi, setiap kali nenek dia makan nasi, nenek dia akan suap nasi tu kepada cucu dia yang tidak dapat dilihat oleh kita. Hakikatnya nasi yang nenek dia suap dekat cucu dia tu jatuh ke lantai. So Syafiqah kata memang merata-rata nasi tu setiap kali nenek dia makan. Tak tahu nenek dia suap kat siapa, tak tahu, tak pernah nampak cucu nenek dia tu. Tapi Syafiqah selalu kata nenek dia bila nak bagi makan, mesti nenek dia cakap, kesian cucu lapar. So sambung balik waktu nak berubat tadi. Waktu tu bacaan Yasin dah mula, tapi Syafiqah memang tak bacalah time tu sebab tengah uzur. Tak jauh dari katil nenek tu ada satu pintu. Lepas tu ada tingkap kaca, which is betul-betul berdepan dengan Syafiqah ni tau. And kawasan rumah nenek Syafiqah ni macam kampung. Jadi kalau ada orang berjalan tu, memang kita akan notice lah. Kita akan dengar bunyi tapak kaki dia, bunyi tapak kaki yang lalu atas tanah batu kan. Dan tiang lampu pula memang betul-betul depan rumah nenek Syafiqah. Jadi memang terang lah laman dekat depan rumah nenek Syafiqah tu. So tengah khusyuk dengar orang baca Yasin kan, tiba-tiba Syafiqah ternampak ada satu bayang putih dekat cermin tingkap tu tau, yang tingkap kaca tu. Syafiqah kata memang bayang tu macam manusia tau, tapi
tak ada bunyi tapak kaki. Macam yang Syafiqah cakap tadi, memang selalunya kita akan dengar tau bunyi tapak kaki kalau lalu dekat situ. Tapi ni depan mata dia memang tak dengar bunyi tapak kaki. Bayang tu macam lalu, lepas tu dia masuk daripada pintu depan. And lagi satu, ada juga bayangan hitam. Yang ni Syafiqah kata memang jelas gila. Dia lalu depan cermin tu, laju terus tuju ke pintu dapur belakang. And time ni Syafiqah dah start risau. Habis je bacaan Yasin, adalah benda yang dorang sembang-sembang kan, makcik-makcik pakcik sembang-sembang. And Syafiqah tak dengar sangat time tu sebab tengah fikir pasal kelibat yang dia nampak tu kan. Tiba-tiba firasat dia kuat mengatakan yang dia rasa macam nak toleh belakang, nak jenguk ke dapur tu kan. Mana tahu yang kelibat dia nampak tu sebenarnya orang ke apa. Bila Syafiqah toleh je, dia nampak kepala nenek tengah menjenguk keluar dari bilik nenek Syafiqah. Dan dia sempat pandang Syafiqah sambil sengih. And waktu ni Syafiqah terkejut sebab muka nenek tu sama macam muka nenek dia. Time tu terus badan dia jadi kaku selepas nenek tu sengih kat dia. And dia tak boleh bergerak. Habis memang kebas tangan dia. So rupanya makhluk tu menyerupai nenek Syafiqah. Dan entiti tu keluar perlahan-lahan daripada bilik nenek Syafiqah sambil merangkak dengan pakai baju kebaya coklat dan sanggul emas. Cucuk sanggul emas tu. So dalam takut-takut Syafiqah tu, dia cuba juga beranikan diri untuk bangun dan cuba untuk halau nenek tu sebab Syafiqah risau takut ada yang akan kena rasuk ke apa ke. Lepas tu ternampak nenek tu ada dekat pintu, depan pintu bilik nenek Syafiqah tu tau. So Syafiqah terus cakap, pergi duduk tempat kau diam-diam, jangan keluar buat kacau, kalau tak aku bakar rumah kau. And then nenek tu macam marah, macam dia punya suara tu marah, pop, hilang dari pandangan Syafiqah. So Syafiqah dapat tahu nenek dia sebenarnya ada simpan satu cucuk sanggul emas ni, dan berkemungkinan dari situlah jin tu yang menyerupai nenek Syafiqah ni datang. Lepas tu Syafiqah duduk dekat ruang tamu balik, and time ni bulu rumah dia dah naik mencanak-canak guys. Sebab waktu tu dia dapat rasa dekat bahagian tengah ruang tamu yang kosong tu seramai sangat orang dekat situ. Nenek Syafiqah pula dia tengah baring atas katil waktu tu, tapi tengah bersembang seorang-seorang. Syafiqah tak faham nenek dia sembang pasal apa sebab nenek dia cakap bahasa Jawa. So itulah hari yang bagi Syafiqah agak menyeramkan lah. And selepas arwah nenek Syafiqah ni meninggal dunia, cucuk sanggul tu tak tahu dekat mana sampai sekarang, hilang macam tu je. So arwah nenek Syafiqah ni pun meninggal masa usia 92 tahun tau. Itu atas IC Malaysia. Kalau atas IC Indonesia, umur nenek Syafiqah ni hampir cecah 102 tahun guys. Lama, panjang umur arwah lah. So Syafiqah kata walaupun arwah nenek dia ni macam tu kan, pemergian je agak terasa lah kepada Syafiqah sebab teringat senyuman arwah manis, suka senyum, rajin sembang walaupun cucu-cucu dia tak berapa faham. Cucu-cucu dia just angguk giling je. Semoga roh arwah nenek Syafiqah ni tenang lah di sana kan, dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. So itulah dia pengalaman yang dikongsikan oleh Syafiqah, seorang yang hijab mata dia terbuka, dan juga keturunan Syafiqah ni bukan calang-calang jugalah. Macam tu. Oh, Syafiqah sempat selitkan pengajaran pasal kepala kambing tadi tu. Walaupun Syafiqah ni seorang yang hijab mata terbuka kan, dia dah terbiasa dah pun nampak makhluk-makhluk ni, tapi still Syafiqah kata untuk siapa yang hijab mata terbuka ni, jangan, mata tu jangan nak menilau sangat, buat-buat tak nampak je, nanti jadi macam dia takut and rasa macam nak lari. So sampai situ je lah guys video kita hari ni. Sorry kalau pendek sebab ini je yang termampu guys. Kamu nak rekod video untuk cerita kedua ni, so korang stay tune, okay? Sebab kisah kedua ni kisah yang dikongsikan oleh seorang kawan kita, subscriber kita, tapi beragama lain lah, bukan beragama Islam. So kita nak dengar kisah seram daripada side yang lain kan. So korang stay tune, okay? And thank you again kepada Syafiqah sebab sudi berkongsi cerita pengalaman dekat Kama untuk Kama kongsikan kepada peminat-peminat creepy di luar sana. Mungkin sesetengah cerita tu bukan setakat hiburan untuk kita mendengar, tapi sesetengah cerita ada diselipkan pengajaran yang kita boleh ambil sebagai iktibar.
So, kamu rasa itu sajalah video kita hari ini. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!